Mari sini aku nak bagi tahu kamu kemarin kerajaan kalah dalam usul untuk melanjutkan undang-undang atau subsection SOSMA di parlimen. Dengan kekalahan undi belah bahagi 86 berbalas 84, dua saja kemenangan pembangkang. Ini julung-julung kalinya pembangkang menang di dalam undi belah bahagi di parlimen kerajaan pula kalah. Bermakna SOSMA tidak akan digunakan lagi selepas Julai ini. Namun yang paling menggemparkan, yang membuatkan kita pening kepala, yang tak tahu jawab apa, nak cakap apa lagi, adalah apabila kita dapati 50 orang ahli parlimen tidak hadir. Itu tidak penting, kita tak nak cakap lagi. Aku sudah cakap semalam tentang 50 orang yang tak hadir pengundian parlimen itu. Yang menjadi persoalannya adalah siapa mereka, itu yang pertama. Kedua, kenapa mereka tidak hadir? Adakah mereka sakit? Adakah mereka sedang melawat kawasan parlimen mereka? Ataupun adakah mereka sedang menjalani hukuman? Ataupun mereka sedang mengikuti perbicaraan di mahkamah atau sebagainya? Salah 4 daripada 50. Yang pasti sekarang ini 4 daripada 50 yang tidak hadir itu sudah saya ketahui karena sudah dilaporkan. Yang pertama yang tak hadir adalah Zahid Hamidi, yang kedua Najib Tun Razak, yang ketiga Muhyiddin Yassin, dan yang keempat Ahmad Maslan yang baru diberitakan sebentar tadi. Yang heran aku kalau 4 orang ini hadir, semua mereka dari pihak kerajaan, pastilah usul itu akan diterima, akan dimenangkan, akan menang. Karena hanya kelebihan 2. Kalau 4 nih hadir, kompom dong menang sudah kan. Tapi yang aku heran kenapa mereka tidak hadir. Yang luar biasa menurut ahli parlimen Pasir Gudang, adakah itu secara kebetulan ataupun bagaimanapun dia tidak tahu. Adakah secara kebetulan ataupun bagaimana, kenapa mereka tidak hadir itu pun tidak tahu. Yang pentingnya 4 orang penting ini tak hadir parlimen. Aku pikir-pikir lah kan, adakah udang di sebalik batunya? Karena sekarang selepas SOSMA itu kalah, usul SOSMA kalah di parlimen, akhirnya sekarang macam-macam sudah timbul. Mereka mau disegerakan pembubaran parlimen karena kerajaan sudah kalah di parlimen menurut mereka. Yang aku pikirkan, adakah karena puncak kekalahan ini akan menjadi isu utama, puncak utama untuk lebih mendesak Ismail Sabri Yaakob membubarkan parlimen? Adakah ini disengajakan? 50 orang tak hadir ini adakah sengaja hadir atau tidak hadir atau bagaimana? Itu yang paling hangat. Tapi yang lebih hangat apabila 4 daripada orang besar yang tak hadir pengundian ini adalah Ahmad Maslan memberikan alasan yang paling aku pikirlah kan, alasan ini tak munasabah langsung lah. Nak tahu apa alasan Ahmad Maslan tidak hadir pengundian? Mudah aja. Dia punya banyak ide. Tapi idenya ini lebih luar biasa. Ahmad Maslan mengatakan, saya ingat tak ada undi semalam. Itu sebab dia tidak hadir di pengundian tersebut. Aku tersengih ketawa. Karena Ahmad Maslan ini agak lucu juga kadang-kadang. Dia kata, saya ingat tak ada undi semalam. Yang aku heran lah kan. Perjalanan parlimen ini tak ada atur acara ke? Yang aku tahu perjalanan parlimen ini dah ada atur cara. Bila sebelum dia mulakan dah beritahu apa acara, apa dibentang, ada pembentangan atau ada undi, ataupun menunggu ada undi. Sebab yang saya tahu kemarin salah seorang daripada ahli parlimen pembangkang yang mengusulkan supaya ada undi belah bahagi dan mendapat sokongan 15. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh Ahmad Maslan. Dia tidak tahu ada pengundian semalam. Jadi kalau begitu, tanggung jawabnya adalah sentiasa alert, dan paling penting datanglah ikut persidangan itu kalau tidak ada tugasan yang lebih mendesak daripada tugasan ahli parlimen. Ahli parlimen Pontian Ahmad Maslan berkata, dia tidak mengambil bahagian semasa undian berkaitan akta kesalahan SOSMA ini karena difahamkan tiada pengundian. Malah katanya dia juga pada mulanya yakin usul untuk melanjutkan penguatkuasaan subsection SOSMA berkaitan penahanan tanpa bicara akan lulus. Susulan memorandum persefahaman MOU kerajaan pembangkang, kata beliau. Kan aku udah kata
ini dah mula menjadi bahan untuk dijadikan bahan parlimen dibubarkan kerana tidak mendapat lagi sokongan. Semalam sebelum Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin menggulung, saya dipanggil untuk berbahas oleh Cameron Highland Ramli Muhammad Nur, tetapi saya tak nak berucap. Maka saya tak berucaplah, katanya. Selepas itu baru Hamzah menggulung, kemudian saya pun keluar. Dan bila saya keluar, saya tanya 2-3 orang pegawai, ada mengundi ke? Dia orang pun jawab, mana ada mengundi. Dah tanda tangan MOU, tak ada mengundi, kata Ahmad Maslan. Macam tak logik pula ni kan. Boleh pula macam gini jadi. Oleh kerana saya pun ada mesyuarat perkahwinan anak saya Ahad ini, dan kerana tak ada mengundi, maka saya pun tak adalah nak menunggu Hamzah, katanya. Patutnya pada pendapat saya sebagai ahli parlimen, patutlah dorang mendengarlah ucapan tu sampai habis lah kan. Apa-apa terjadi pun tunggulah sampai habis ucapan penggulungan tu, barulah pulang kan. Itulah sebabnya, kata Ahmad Maslan ketika dihubungi Malaysia Kini sebentar tadi. Ahmad berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai ketiadaannya di Dewan Rakyat ketika pengundian semalam. Usul itu gagal mendapat sokongan mencukupi Dewan Rakyat dalam undi belah bahagi apabila hanya 84 bersetuju, manakala 86 lagi tidak bersetuju, manakala 50 ahli tidak hadir. Dengan itu, subsection berkenaan yang membenarkan suspek ditahan sehingga 28 hari tanpa perlu dihadapkan di hadapan magistrat tidak akan lagi berkuat kuasa selepas luput pada 31 Julai 2022. Selain Ahmad Maslan, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi serta bekas Perdana Menteri Najib Razak juga dikatakan tidak hadir. Jadi confirmlah 3 orang sudah tidak hadir. Pemimpin ini antara yang sering dirujuk sebagai kluster mahkamah yang mahukan pilihan raya umum diadakan segera. Ditanya berkaitan ketidakhadiran pemimpin daripada kumpulan itu, Ahmad Maslan tidak mengulas secara langsung. Tiada kaitan kluster mahkamah dengan bukan kluster ini, katanya. Malah katanya, dia sendiri telah dibebaskan oleh mahkamah ahli hakim di mahkamah. Saya bukan lagi kluster mahkamah, tegasnya. Tiada lagi ikatan MOU. Mengulas MOU Kerajaan dan Pakatan Harapan PH, Ahmad berkata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kini tidak terikat dengannya. Tolak usul kerajaan bukti pembangkang langgar MOU. Penolakan usul bagi melanjutkan penguatkuasaan subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SUSMA oleh pihak pembangkang di Parlimen jelas melanggar MOU yang ditandatangani. Perdana Menteri juga kini sudah tidak terikat, kata Ahmad Maslan lagi. Bagaimanapun, mengulas lanjut, Ahmad Maslan pada awalnya mengakui khawatir sekiranya kerajaan telah melanggar perjanjian tersebut. Tetapi sekarang, ini pembangkang yang melanggar. Jadi terangkatlah bebanan itu. Bebanan khawatir kita melanggar kerana mereka dah melanggar. Katanya, aku masih bingung sampai sekarang. Kenapa perlu sangat bubar sangat parlimen? Kan dah masuk kerajaan, kan kamu kerajaan, kenapa nak bubar? Kalau kamu pembangkang, bolehlah aku pikir. Bolehlah saya pikir kalau kamu pembangkang dan kerajaan digesa cepat bubar, itu saya boleh fikir supaya dapat kuasa, dapat kepimpinan baru. Tapi kalau kamu kerajaan dan kamu pula nak bubar segera, itu yang bingung pula. Kenapa? Apa halnya? Apa pula yang mereka kejar-kejar nih? Nah, itu yang dikatakan oleh Sabuddin Hussein apabila beliau mengatakan, coba Zahid Hamidi bertanya dari hati yang paling dalam, mengapa beliau sebenarnya mahu mempercepatkan pembubaran parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Kalau kamu rasa lucu dengan alasan Ahmad Maslan ini, bolehlah senyum-senyum bersama dengan saya, sebab saya pun percaya dengan ulasan dan saya sangat percaya, saya ulang lagi, saya sangat percaya bahwa alasan Ahmad Maslan ini adalah betul. Saya ingat tak ada undi semalam, kata Ahmad Maslan. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda, bye-bye.